Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan program khas di Didik TV KPM. Hari ini tepat jam 3 petang kami bersiaran secara langsung untuk menyaksikan inisiatif menangani beg berat Majlis Penyerahan Loka Fasa Pertama. Anda bersama dengan saya Syamira Nazir serta rakan penyampai saya yang berada di lokasi Nisa K. Di mana pada hari ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah majlis pelancaran inisiatif untuk menangani beg berat iaitu Majlis Penyerahan Loka Fasa Pertama yang disempurnakan oleh YB Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Razi Jidin bertempat di SK Gombak Setia. Kalau Mira boleh ceritakan sedikit tentang isu beg berat ini, telah pun lama sebenarnya menjadi satu masalah dan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri telah menjalankan 3 kajian utama iaitu pada tahun 1994 kajian beban buku murid sekolah rendah, pada tahun 2008 kajian berat beg murid sekolah rendah dan juga pada tahun 2017 laporan kajian berat beg murid sekolah rendah. Dan hasil dapatan daripada ketiga-tiga kajian ini, pihak Kem Pendidikan ataupun KPM telah mengeluarkan surat perkeliling iaitu surat perkeliling ikhtisas Bil 1/2000 penggunaan buku kerja di sekolah rendah dan juga surat siaran panduan mengenai isu beg berat murid di sekolah pada tahun 2008. Namun demikian, isu tersebut masih lagi terus diperkatakan, masih terus hebat diperdebatkan oleh masyarakat kerana macam kita tahu murid sekolah terus membawa beg yang berat dan isu ini menjadi keluhan terutama sekali oleh pihak ibu bapa serta murid-murid. Dan hari ini pada tanggal 5 Oktober 2022 kita akan menyaksikan penyerahan loka untuk fasa pertama yang disempurnakan oleh YB Menteri Kanan dan Pendidikan di SK Gombak Setia. Dan untuk fasa pertama ini, loka ini diberikan untuk murid tahap 1 iaitu murid-murid tahun 1, tahun 2 dan juga tahun 3 di sekolah rendah yang beroperasi secara 2 sesi. Dan pelaksanaan ini melibatkan 10,662 kelas dengan 323,186 orang murid dengan jumlah anggaran peruntukan pada tahun 2022 untuk fasa 1 ini sebanyak 37.3 juta ringgit Malaysia. Dan untuk fasa 2 pula, penyediaan loka akan diperluaskan untuk murid tahap 2 iaitu untuk tahun 4, 5 dan juga tahun 6 di sekolah rendah yang beroperasi secara 2 sesi. Dan pelaksanaan ini akan dijangkakan pada tahun 2023. Dan macam yang Mira katakan tadi, Mira ada rakan penyampai di lokasi iaitu Nisa K di SK Gombak Setia. Kalau kita lihat di sana keadaannya cukup meriah sekali kerana disempurnakan oleh ibu bapa, disempurnakan oleh guru dan juga ada murid-murid. Dan kalau Mira lihat, YB Menteri Kanan juga sudah pun tiba di lokasi. Jadi Mira rasa sudah tiba masanya untuk Mira serahkan kepada Nisa K yang berada di lokasi. Assalamualaikum Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih rakan setugas Syamira Nazir yang kini berada di studio Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Nisa K kini berada di SK Gombak Setia bagi Majlis Pelancaran Inisiatif menangani beg berat Majlis Penyerahan Loka Fasa Pertama. Ketibaan YBMK telah pun disambut dengan persembahan silat selamat datang oleh murid-murid SK Gombak Setia dan kini di belakang saya ucapan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin bin Ali, merangkap Menteri Kanan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia. Jadi tanpa membuang masa, ayuh kita dengarkan ucapan beliau. Yang berbahagia Datuk Yusran Shah bin Muhammad Yusof, Ketua Setiausaha Kementerian. Yang berbahagia Datuk Haji Fakhruddin Haji Ghazali, Ketua Pengarah Pendidikan. Tahniah saya ucapkan kepada KP yang baru diberikan tugas yang amat berat ini di bawah kementerian yang besar ini. Yang berusaha Encik Zainal Abbas, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah. Yang berusaha Puan Rohayati Abdul Hamid, Pengarah Pendidikan Negeri Selangor. Pegawai-pegawai kementerian, pengetua, guru-guru besar, wakil-wakil PIBG, saudara-saudari yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, saya memanjatkan rasa syukur
kerana pada petang ini saya dapat bersama-sama dengan Yang Berhormat Datuk Dr. Radhi Jidin dalam satu program yang luar biasa, yang belum pernah dilakukan sebelum ini, tetapi atas inisiatif kementerian, pegawai-pegawai yang berinovasi telah memperkenalkan usaha untuk meringankan bebanan anak-anak kita yang terpaksa membawa buku dan beg yang begitu syarat dengan buku-buku teks. Dan saya juga gembira kerana Gombak Setia dipilih sebagai tempat pelancaran pada petang ini. Saya tidak dimaklumkan lebih awal untuk berucap, maka saya tidak berhasrat untuk menyampaikan ucapan yang panjang lebar. Saudara-saudari sedia maklum, saya amat dekat dengan institusi pendidikan, bukan saja di Gombak tetapi di seluruh negara. Dalam kapasiti saya sebelum ini pun, sama ada di peringkat negeri maupun di kementerian, saya sering memberikan sokongan dan dukungan kepada institusi pendidikan kerana keyakinan saya di sinilah tempat kita melahirkan anak watan yang berilmu dan dapat menyumbang kepada pembangunan negara dan masyarakat, insya-Allah. Jadi saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Radhi Jidin dan seluruh warga Kementerian Pendidikan yang telah mengambil inisiatif ini dan telah memilih Gombak Setia sebagai tempat pelancaran. Saya memberikan jaminan bersama-sama dengan YB Hilman, kami akan terus menyokong pembangunan institusi pendidikan di daerah Gombak ini, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri kerana atas ucapan sebentar tadi, dan terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami warga pendidik pada hari ini di suatu majlis yang cukup hebat. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya sesi bersama-sama Yang Berhormat Menteri pada petang ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, terutamanya warga pendidik dan anak-anak yang hadir pada hari ini. Untuk itu, majlis diteruskan dengan mempersilakan Yang Berhormat Datuk Dr. Radhi Jidin, Menteri Kanan Pendidikan Malaysia, bagi menyampaikan ucapan serta amanat beliau. Majlis dengan penuh takzim mempersilakan. Terima kasih saudara pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati sahabat saya, bekas bos saya di Kementerian Ekonomi, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Menteri Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Sahabat saya, Saudara Herman Idham Adun Gombak Setia, merangkap Setiausaha Politik Yang Berhormat Menteri. Datuk Yusran, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia. Datuk Fakhruddin, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Saudara Zainal Abbas, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian. Saudara Puan Nur Hayati, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, kepimpinan pendidikan di pelbagai peringkat, saudara-saudara guru-guru dan anak-anak yang hadir pada petang ini. Isu beg berat ini bukan baru. Isu ini telah berlangsung sekian lama, bertahun, berpuluh-puluh tahun lamanya. Bila saya masuk ke kementerian, bila diceritakan tentang beg berat, saya minta ambilkan rekod-rekod berita-berita lama untuk melihat berapa lamakah isu ini telah disebut dan dibincangkan. Maka kami di kementerian pada waktu itu, dalam tahun 2020 dan 2021, tumpuan kita adalah pada pengurusan COVID-19. Kita tahu bahawa sekolah beroperasi dalam tempoh yang agak terhad dalam kedua-dua tahun tersebut.
Sebab itu apabila kita dalam tempoh pandemik ini, kita kaji sebenarnya apakah pendekatan yang kita boleh laksanakan bagi kita, kalau tak menyelesaikan sepenuhnya, mengurangkan apakah bebanan yang dibawa oleh murid-murid ini. Sebab itu bila sekolah dibuka semula, kita dah ada framework yang jelas apakah pendekatan yang boleh dibuat. Tapi bila sekolah mula dibuka semula, kita turun ke bawah, kita kaji satu persatu, kita lihat back anak-anak kita, kita semak satu persatu. Saya masih ingat saya, Datuk KSU, KPPM turun ke bawah, melihat satu persatu apa sebenarnya ada dalam bag ni. Ada macam-macam. Selain daripada buku teks, ada buku latihan, ada buku aktiviti, ada buku kerja, ada pakaian kelas kafar, ada bekalan makanan, ada air dan ada bekas air dan sebagainya. Ada macam-macam dalam beg anak-anak kita. Maka kita lihat satu persatu apa yang kita boleh laksanakan untuk memastikan perkara berkaitan beg berat ini, kalau kita tak dapat selesaikan sepenuhnya, kita dapat minimumkan kesan pembawaan beg berat dalam kalangan anak-anak kita. Sebab itu pada 6 Mac 2022, 6 Mac 2022, kita umumkan ada 7 inisiatif semua sekali. Bukan satu ya, kadang-kadang orang ingat ada satu je. Ada 7 inisiatif untuk menangani isu beg berat ini. Inisiatif pertama adalah berkaitan dengan pembekalan lokal ke sekolah-sekolah yang mana sekolah ini adalah sekolah 2 sesi. Bagi sekolah 2 sesi, untuk murid tahap 1 khususnya tahun 1, 2 dan 3, kita bekalkan dahulu, kemudian kita akan bekalkan untuk murid tahap 2 pada tahun 2023. Kemudian kita kata untuk sekolah 1 sesi tak apa, kerana buku-buku ini boleh disimpan di bawah laci mereka, memandangkan sekolah tidak digunakan oleh kelas lain pada waktu petang. Dan selain daripada itu, ada banyak lagi, 6 lagi inisiatif yang kita sebut. Antaranya adalah untuk kita pastikan bahawa buku latihan untuk setiap subjek ini dihadkan kepada 2 sahaja. Kerana apa? Kita turun ke bawah, ada subjek-subjek tertentu atau mata pelajaran tertentu di mana buku latihannya sampai 5 hingga 6. Jadi anak-anak kita ni, bila ada 6 biji buku, mak kata tak payah, hari ni ada bahasa Melayu pemahaman sahaja. Dia kata tak boleh, kena bawa semua. Nanti kalau cikgu minta yang lain kan kena marah. Maka dia bawalah 6 buku latihan untuk mata pelajaran bahasa Melayu sebagai contoh. Jadi kita kaji satu persatu, kita hadkan kepada 2 sahaja. Setiap mata pelajaran kita hadkan kepada 2 buku latihan. Bagi buku aktiviti, kita hadkan kepada buku aktiviti yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan sahaja. Selain daripada itu, kita dapati apabila jumlah mata pelajaran atau subjek banyak setiap hari, maka jumlah buku yang dibawa adalah amat banyak. Ada sesetengah kelas murid terpaksa melalui 6 atau 7 mata pelajaran berbeza setiap hari. Bayangkan 7 mata pelajaran atau even 6 mata pelajaran dengan buku teks, dengan buku latihan, dengan buku aktiviti dan sebagainya, maka kita tahu bahawa tentunya beg ini adalah amat berat bagi mereka, khususnya untuk anak-anak kecil di tahun 1, 2 dan 3. Sebab itu kita kata kita tetapkan supaya jumlah mata pelajaran bagi tahap 1 dikurangkan di antara 3 sehingga 4 mata pelajaran sahaja sehari. Bukan sahaja dalam konteks mengurangkan berat beg, tetapi juga membolehkan murid ini tidak menerima tekanan kerana terpaksa menyiapkan kerja rumah untuk 7 mata pelajaran. Dan alhamdulillah kita dapati pendekatan ini diterima baik di sekolah-sekolah di seluruh negara. Namun ada sekolah yang menghadapi sedikit kesukaran kerana jumlah guru yang tidak mencukupi sebagai contoh. Dan ini sekolah yang berada dalam keadaan ini kita bantu dengan pendekatan yang bersesuaian. Jadi banyak lagi pendekatan yang kita laksanakan dalam konteks 7 ini, termasuklah juga berbincang dengan JAKIM. Kerana kita tahu lepas balik sekolah pagi
ada anak-anak kita yang akan hadir kelas agama sebelah petang. Maka kita bincang dengan JAKIM untuk benarkan supaya murid-murid yang hadir kelas agama ini dapat pakai baju sekolah mereka, maka tak payah bawalah baju untuk kelas agama di waktu petang. Alhamdulillah dipersetujui oleh JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri untuk diberi kelonggaran bagi murid-murid ini memakai baju sekolah untuk hadir ke kelas petang. Jadi saudara-saudari, kita mengambil pendekatan yang menyeluruh yang tidak pernah dilaksanakan sebelum ini kerana kita di kementerian menumpukan kepada perkara-perkara struktur yang telah lama tidak diselesaikan, dan Alhamdulillah kita lihat bahawa penyelesaian ini telah menunjukkan satu kesan atau impak yang cukup baik kepada anak-anak kita di sekolah. Nah, hari ini kalau 6 Mac 2022 kita janjikan bahawa kita akan bekalkan loker untuk sekolah. Pada 5 Oktober 2022, hari ini kita lancarkan pembekalan loker untuk sekolah-sekolah 2 sesi bagi tahap 1, khususnya tahun 1 dan 2 di seluruh negara. Saudara-saudari, ini merupakan sejarah. Dalam sejarah Kementerian Pendidikan Malaysia tidak pernah kita bekalkan loker untuk kelas-kelas di mana-mana sekolah. Dan tahun ini melalui inisiatif ini, salah satu daripada 7 inisiatif, kita belanjakan 37.3 juta ringgit untuk membekalkan loker-loker ke 626 buah sekolah 2 sesi di seluruh negara. Dan di Parlimen Gombak ada 38 buah sekolah 2 sesi yang bakal menerima loker ini, dan saya dimaklumkan 5 sekolah telah selesai pemasangan sepenuhnya. InsyaAllah baki sekolah yang lain kita akan laksanakan dalam masa yang terdekat. Kita pilih Parlimen Gombak kerana ahli parlimennya antara seorang yang sentiasa bertanya pada saya, apakah keadaannya, apakah usaha yang telah dibuat oleh kementerian apabila bercakap tentang beg berat anak-anak kita. Dan kita tahu Parlimen Gombak ini antara sekolah yang hampir semua, seingat saya Datuk Seri, saya semak tadi hampir semua ada dewan terbuka. Ini tidak ada ahli parlimen yang begitu berusaha. Berjumpa saya, sekolah ni tak ada lagi dewan. Okey, kita usahakan. Nah, ingat saya hampir semua sekolah di Parlimen Gombak ini mempunyai dewan terbuka. Maka hari ini kita berada di sini sebagai satu manifestasi bahawa kita semua bersama kami dalam kerajaan, dalam konteks ini bersama Menteri Kanan MITI, kita committed untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita bagi memastikan generasi pewaris negara ini dapat mengikuti pendidikan dalam keadaan yang kondusif dan juga dalam keadaan yang boleh membantu mereka membentuk karakter, membentuk jati diri dan menjadi insan yang mampu bersaing di mana sahaja mereka dicampakkan di atas dunia ini. Seperti mana dalam lagu Guru Malaysia, tunai tetap kami tunaikan. Hari ini jika bulan 6 Mac 2022 kita berjanji, dan hari ini adalah manifestasi bahawa apa yang kita janji kita tunaikan untuk anak-anak kita di sekolah-sekolah seluruh negara. Saya doakan yang terbaik untuk semua warga SK Gombak Setia. Saya doakan yang terbaik untuk semua warga pendidikan dalam Parlimen Gombak dan juga semua warga pendidikan di seluruh negara. Dan sekali lagi ingin saya tegaskan bahawa kami di Kementerian Pendidikan amat committed untuk melaksanakan yang terbaik, mencari pendekatan yang terbaik dan memastikan setiap apa yang dijanjikan itu ditunaikan dan dilaksanakan sebaiknya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju ucapkan berbanyak terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri di atas amanat yang penuh semangat sebentar tadi. Kita berikan sekali kita tepukan gemuruh untuk Yang Berhormat Menteri. Baiklah para ahli menteri sekalian, kita teruskan acara pada petang ini dengan acara gimik pelancaran. Majlis dengan besar hati menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Azmin bin Ali untuk bersama-sama di atas pentas sebagai acara pelancaran Majlis Penyerahan Loker fasa pertama. Dipersilakan.
Baiklah para hadirin, sekarang kita akan saksikan Yang Berhormat Menteri akan menyerahkan mock-up key locker kepada anak yang berlakon tadi bernama Amin, dan Amin akan membuka loker yang berada di atas pentas sebagai simbolik menyimpan buku-buku di dalam loker. Jadual waktu perlu disusun Buku semula. latihan terlalu banyak. Banyak buku aktiviti dan Banyak buku kerja. subjek mata pelajaran dalam sehari. Pendidikan berasaskan amali perlu Jadual dipelbagaikan. waktu perlu disusun Banyak semula. subjek mata pelajaran dalam sehari. PM dan JAKIM perlu selaraskan uniform sekolah. Perlu ada loker untuk simpan buku murid. Perlu adakan buku teks KPM dan digital. JAKIM perlu selaraskan uniform sekolah. Kepada ibu bapa, guru-guru dan anak-anak sekalian, kami di KPM akan terus usahakan yang terbaik. Baik, dipersilakan Yang Berhormat Menteri dan juga Yang Berhormat Datuk Seri untuk kembali berada di tengah-tengah pentas utama. Baiklah para hadirin yang dihormati sekalian, untuk makluman para hadirin, bagi pendekatan untuk mengurangkan beban berat, selain daripada penyediaan loker, terdapat 6 lagi pendekatan untuk menangani beg berat, iaitu penyusunan semula jadual waktu, memastikan bilangan buku latihan, buku aktiviti dan buku kerja murid digunakan secara efektif, penggunaan buku teks digital secara lebih meluas, pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan, dan mewujudkan kerjasama dengan pihak JAKIM. Baik, terima kasih Yang Berhormat Menteri dan juga Yang Berhormat Datuk Seri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri dan juga Yang Berhormat Datuk Seri. Yang berhormat dan hadirin yang dimuliakan, dengan ini maka sempurnalah Majlis Pelancaran Program Inisiatif Menangani Beg Berat Majlis Penyerahan Loker fasa pertama bagi tahun 2022 bersama Yang Berhormat Menteri. Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri dan Dede Hormat atas kesudian meluangkan masa ke majlis pada petang ini. Majlis seterusnya dipersilakan Yang Berhormat Menteri dan para hadirin untuk mengadakan sesi fotografi bersama dengan anak-anak tersayang dan juga para tetamu yang hadir pada hari ini. Mohon kerjasama kepada para hadirin untuk berdiri di belakang tetamu-tetamu istimewa kita pada hari Yang ini Berhormat bagi Makanan mengadakan Pendidikan sesi Datuk fotografi. Dr. Razi Jidin bagi inisiatif menangani beg berat Majlis Penyerahan Loker fasa pertama, yang mana YBMK diiringi oleh Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin bin Ali, merangkap Menteri Kanan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia MITI. Juga memeriahkan acara kita pada hari ini ialah
inilah Yang Berhormat Tuan Muhammad Hilman bin Idham Adun Gombak Setia merangkap Setiausaha Politik Menteri Kanan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia, pegawai-pegawai Kementerian Pendidikan Malaysia, guru-guru, ahli-ahli PIBG, juga guru-guru dan murid-murid di Sekolah Kebangsaan Gombak Setia. Kita dapat melihat pendekatan ini bukanlah dirangka dalam masa yang singkat kerana isu ini telah dibahaskan oleh rakyat Malaysia setelah sekian lamanya, mungkin daripada zaman saya bersekolah lagi, tetapi bukan mudah untuk kita merangka ataupun menggariskan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Dan sejak Mac 2022 lagi, KPM telah mengumumkan akan memperincikan isu beg berat murid secara mendalam dan merangka penyelesaian holistik, memandangkan pendekatan yang diambil sebelum ini belum dapat menangani masalah ini secara total. Dan 3 kajian utama telah pun dijalankan, iaitu kajian beban murid sekolah rendah 1994, kajian berat beg murid sekolah rendah 2008, laporan kajian berat beg murid sekolah rendah pada 2017. Dan saya pasti Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah mengkaji dan meneliti sedalam-dalamnya langkah-langkah yang terbaik, langkah-langkah yang holistik untuk menangani masalah yang sekian lama dibahaskan oleh pihak guru, pihak ibu bapa, malah pihak murid-murid di sekolah. Dan berdasarkan penelitian ke atas maklum malas yang diperoleh oleh KPM, isu beg berat sekolah adalah kritikal dalam kalangan murid-murid sekolah rendah, khususnya murid tahap 1, iaitu tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Seperti yang telah dikongsikan sebentar tadi oleh YBMK, terdapat 7 ketetapan KPM yang akan dilaksanakan segera secara berperingkat. Dan kita mulakan dengan penyediaan loker. Kita telah melihat gimik pelancaran menyerahkan loker kepada murid tahap 1 di Sekolah Kebangsaan Gombak Setia, yang mana fasa 1 akan melibatkan penyediaan loker untuk murid tahap 1, iaitu tahun 1, tahun 2, tahun 3 di sekolah rendah yang beroperasi secara 2 sesi. Secara kasarnya acara di sini telah pun tamat, tetapi YBMK masih akan bersama-sama dengan kita di Sekolah Kebangsaan Gombak Setia, di mana beliau selepas ini akan bergerak ke ruang lawatan dan juga melawat kawasan loker ditempatkan di sekolah ini bersama-sama dengan tetamu-tetamu diberi hormat kita di sini pada hari ini. Murid-murid juga mendapat peluang untuk bergambar dengan beliau, dan juga sidang media akan dijalankan selepas ini bersama rakan-rakan media yang turut bersama-sama dengan kita. Ketetapan penyediaan loker ini juga akan diteruskan pada fasa kedua, diperluaskan kepada murid tahap 2, iaitu tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 di sekolah rendah yang beroperasi secara 2 sesi. Namun fasa kedua ini akan dilihat akan bermula sedekatnya pada tahun 2023, dan bagi sekolah yang mempunyai ataupun beroperasi secara 1 sesi sahaja, murid akan menyimpan buku di dalam laci meja di bilik darjah masing-masing. Pelbagai ketetapan lain telah pun digariskan oleh KPM bagi memastikan ini bukan langkah yang satu saja, tetapi merangkumi segala-gala aspek, di mana penyusunan jadual waktu juga dilihat semula, melaksanakan jadual waktu yang mengandungi 3 hingga 4 mata pelajaran sehari mengikut kaedah pelaksanaan sesuai, terutamanya aspek pemberatan subjek, sediaan guru dan sesi persekolahan. Dan terdapat 5 lagi ketetapan lain yang telah pun dikongsikan sepanjang acara kita berlangsung pada hari ini. Baiklah, saya lihat di sini acara sudah pun tamat dan YBMK telah pun gerak ke ruang lawatan dan juga pameran yang ada di sini melihat situasi loker yang telah ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Gombak Setia. Saya kira tugas saya di sini sudah pun tamat. Terima kasih kepada penonton Didik TV KPM menonton majlis pelancaran inisiatif menangani beg berat majlis penyerahan loker fasa pertama bertempat di Sekolah Kebangsaan Gombak Setia. Terima kasih rakan tugas saya Syamira Nazir. Saya Nisaki, semoga kita bertemu lagi. Alhamdulillah, selesai sudah majlis penyerahan loker fasa pertama bertempat di Sekolah Kebangsaan Gombak Setia. Terima kasih rakan penyampai saya Nisaki yang berada di lokasi. Semoga usaha yang telah dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ini terus disambut baik oleh semua lapisan masyarakat dan kita dapat terus bersatu hati untuk melakukan yang terbaik untuk memastikan anak-anak bangsa ini terus mendapat pendidikan yang sempurna. Seperti kata pepatah, ke bukit sama didaki, ke lurah sama diteruni. Saya Syamira Nazir, semoga kita terus berjumpa lagi di program
program khas yang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini bermula mengenal dunia bersama guru tercinta. Seronok belajar selama sentiasa, sekolahku sejahtera. Kesehatan diutama, kebersihan dijaga, sama perkasa etika, integriti di jiwa.